Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Pok Nikdin yang membincangkan isu-isu berkenaan dengan ekonomi dan juga bisnes. Hari ini kita nak bincang satu perkara penting dalam perniagaan iaitu perakaunan. Mungkin ramai usahawan yang sibuk dengan mengeluarkan produk, menjual, menguruskan ahli pasokan dan sebagainya. Tapi akhir sekali kita akan tertanya-tanya, apakah kesan semua ini ke atas perniagaan kita, bagaimanakah kedudukan keuangan kita, siapa yang berhutang dengan kita berhutang dengan siapa, dan macam-macam persoalan lagi. Dan ini semua perlu kepada satu sistem perakaunan yang berkesan, kerana jika tidak, kita tidak dapat tahu apakah kedudukan sebenar perniagaan kita. Jadi sebelum kita teruskan perbincangan, saya cadangkan anda subscribe channel Pok Nikdin ini dan kongsikan dengan rakan-rakan usahawan anda yang lain agar kita dapat bina komuniti usahawan yang mantap di negara kita. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam perniagaan ada banyak urus niaga ataupun transaksi yang kita masuki. Mula-mula kita cari modal, sama ada kita masukkan duit kita sendiri ataupun mungkin ada yang mendapat pembiayaan daripada institusi keuangan, ada orang lain yang menjadi rakan perniagaan kita memasukkan modal. Jadi itu satu banyak transaksi-transaksi yang berlaku di situ. Kemudian kita mungkin membeli aset, menyediakan tempat untuk kita mengeluarkan produk. Kemudian kita beli barang mentah. Dan daripada situ kita ada proses pengeluaran. Daripada itu kita mungkin hantar kepada pelanggan-pelanggan. Ada urusan jual beli dan seumpamanya. Dan kita dapat duit, masukkan ke dalam bank. Kita bayar balik pemyutang-pemyutang. Jadi ini merupakan pelbagai transaksi yang sekiranya kita tidak rekodkan betul-betul, kita tidak tahu apakah kedudukan perniagaan kita. Jadi sistem perakaunan ialah sistem yang merekodkan kesemua transaksi ini, dia menyusun dan mengkelaskan transaksi dalam susunan-susunan yang betul dan akhir sekali dia mengeluarkan pelbagai jenis laporan. Jadi biasanya kalau dari segi pencapaian perniagaan, kita ada penyata pendapatan. Maknanya kita ada jualan kita, apakah kos pengeluaran kita, apakah untung kasar kita, apakah lain-lain kos yang kita bayar dan untung bersih kita berapa. Kemudian kita ada penyata kedudukan keuangan. Kita nak tahu modal kita berapa, aset kita banyak mana, kita terhutang kepada siapa dan akhir sekali berapakah nilai perniagaan pada satu-satu masa. Kemudian antara penyata penting yang dikeluarkan juga dalam sistem perakaunan ialah tentang aliran tunai. Kerana semua usahawan tahu, aliran tunai ialah sama seperti darah pada manusia. Kita mungkin dalam keadaan kerugian, mungkin pada peringkat permulaan masih nak membina perniagaan, tapi sekiranya tidak ada aliran tunai daripada modal misalnya ataupun dapat pembiayaan daripada institusi keuangan, maka akan terhentilah perniagaan kita. Macam mana nak bayar kepada pemyutang, macam mana kita nak bayar pekerja, nak bayar elektrik dan seumpamanya. Jadi tiga penyata asas ni tentang pendapatan, kedudukan keuangan, aliran tunai biasanya merupakan antara hasil daripada sistem perakaunan yang bermutu tinggi. Kemudian ada banyak lagi maklumat-maklumat, data-data yang dikeluarkan oleh sistem perakaunan untuk kita gunakan dalam membuat keputusan. Contohnya, berapakah kos produk yang kita jual supaya kita dapat tentukan harganya. Yang maknanya kalau kita tahu produk kita kosnya RM10, kita nak keuntungan bersih, keuntungan kasar dalam 20%, mungkin kita letakkan harga RM12. Dan ada banyak lagi lah keputusan-keputusan perniagaan yang perlu dibuat. Jadi pertama sekali dalam memulakan perniagaan, kita kena fikir bagaimana transaksi-transaksi yang kita masuki
kena direkodkan dan akan ada penyata-penyata keuangan seperti yang saya sebutkan tadi bagi memandu kita dalam menjalankan perniagaan. Dan seelok-eloknya penyata-penyata ini dikeluarkan secara berkala setiap bulan misalnya. Ya, jadi barulah kita tahu hasil daripada usaha yang kita buat selama ni dalam masa sebulan tu akhirnya apakah kesan kepada perniagaan kita dari segi keuangan. Sebab kadang-kadang ramai usahawan sebab mereka fokus kepada pemasaran, mereka fokus kepada pengeluaran. Jadi kadang-kadang rekod berterabur, mungkin mereka ada dokumen-dokumen yang dikumpulkan dan kadang-kadang apa yang mereka lakukan, setiap tahun mereka akan cari orang-orang yang akan menolong mereka untuk menyediakan laporan keuangan yang saya sebutkan. Jadi ini mungkin satu amalan yang tidak bagus ya, kerana setelah 6 bulan, setelah setahun, banyak benda boleh berlaku. Kita tak naklah apabila disediakan penyata keuangan, barulah kita tahu sebenarnya harga yang kita jual tu tak dapat pun menampung kos sebenar yang kita tanggung. Sebab kadang-kadang mengira kos ni pun dia ada beberapa perkara yang kita kena masukkan dalam pengiraan kita. Kita tak boleh main agak-agak saja ya. Jadi ini merupakan satu perkara penting dan kita akan bincangkan dengan lebih terperinci lagi banyak perkara tentang perkaunan ni, kerana ini merupakan asas penting dalam perniagaan yang sentiasa terabai oleh usahawan-usahawan yang tidak tahu nilai menyimpan maklumat dengan tersusun dan menyediakan laporan-laporan keuangan agar kita tahu kedudukan kita dan kita tahu apakah tindakan-tindakan yang perlu kita buat untuk memperkukuhkan lagi kedudukan keuangan kita. Jadi sekiranya usahawan tidak meletakkan perakaunan sebagai satu perkara penting, maka ianya akan terabailah seperti yang saya sebutkan tadi. Dan sekarang di zaman teknologi ini, banyak sistem-sistem perakaunan yang memudahkan kita menjalankan urusan tanpa kadang-kadang perlu untuk memikirkan sangat tentang macam mana nak rekodkan. Sebab contohnya kalau kita mengeluarkan invoice dengan menggunakan sistem, maka secara automatik jualan kita itu akan direkodkan. Sekiranya kita membayar kepada pembekal-pembekal kita dengan menggunakan sistem, maka dengan secara automatiknya semua ini direkodkan. Tapi perlu jugalah ada beberapa perkara-perkara lain yang nak kita kena rekodkan juga, yang mungkin masih lagi tidak berdasarkan sistem perakaunan yang kita gunakan. Jadi inilah perkara-perkara yang kadang-kadang perlu difikirkan. Mungkin kita juga memerlukan di kalangan ahli pasukan kita, accountant ataupun orang-orang yang terlatih dari segi penyediaan akaun ini. Jadi ini perkara-perkara yang akan kita bincangkan. Yang penting untuk hari ini ialah sekiranya kita tidak merekod, menyusun dan membuat laporan-laporan keuangan dengan menggunakan piawaian perakaunan yang betul, dengan kaedah yang betul, maka kita tidak akan dapat penyata-penyata keuangan yang membantu kita dalam membuat keputusan-keputusan perniagaan. Ingat ya, perakaunan bukannya bertujuan untuk menyediakan penyata-penyata keuangan yang kita tidak pernah tengok pun. Ianya bukan disediakan untuk Suruhanjaya Syarikat, ianya bukan disediakan untuk lembaga hasil, walaupun itu di antara kegunaan penyata keuangan. Yang penting sekali ialah penyata-penyata keuangan ini membantu kita sebagai usahawan untuk membuat keputusan-keputusan yang penting kepada perniagaan kita. Ini merupakan macam kompas kepada perniagaan. Sebab itulah dia ada kaedah dan peraturan yang kena diikuti, sebab kita tak boleh nak sediakan penyata keuangan mengikut kesukaan usahawan juga. Kalau tidak, dia nak tengok laporan-laporan yang bagus saja, masalah-masalah dia tak tahu. Jadi ini di antara sebabnya mengapa penting penyata keuangan, sistem perakaunan diambil berat dan diberi perhatian supaya kita
menjalankan perniagaan secara sedar, kita tahu apa yang berlaku dan kita ada maklumat-maklumat yang perlu kita gunakan untuk membuat keputusan-keputusan yang penting dalam perniagaan. Jadi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan rasa topik ini bagus, maka kongsikanlah video ini dengan rakan-rakan usahawan anda yang lain. Ajak ramai-ramai subscribe channel Pok Nidin dan kita akan bincangkan dengan lebih terperinci lagi berkenaan dengan perakaunan untuk perniagaan khususnya kepada peniaga-peniaga IKS ataupun SME. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.